salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada pensyarah Puan Nurila binti Muhammad Saleh. Saya Veronica Dominic, ISMP Bahasa Melayu akan membentangkan tugasan bagi KPM 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar. Dan tugasan yang telah saya terima adalah bertajuk Kepentingan Kokurikulum dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Dalam tugasan ini saya akan mengatakan tentang kepentingan kokurikulum yang telah dilaksanakan di Malaysia dalam tempo sehinggalah pada tempo masa sekarang. Sebelum kita mengupas lebih lanjut lagi tentang kepentingan kokurikulum, adalah lebih baik jika saya terangkan dahulu definisi kokurikulum. Baiklah, Warta Kerajaan bertarikh 28 hari bulan Disember 1967 nombor 5652 dalam Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956 mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan. Namun begitu, 30 tahun kemudian, Warta Kerajaan sekali lagi telah mendefinisikan kokurikulum ini sebagai apa-apa kegiatan yang telah dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh, dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Baiklah, seterusnya saya akan mengatakan tentang matlamat-matlamat kokurikulum dijalankan di sekolah. Yang pertama sekali adalah untuk menyamai kesedaran murid-murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani, dan emosi pelajar. Dan yang seterusnya, matlamat yang ketiga adalah untuk mengukuhkan perhubungan antara pergaulan dalam kalangan murid. Seperti yang kita tahu, kokurikulum tidak dijaga menurut definisi yang telah dinyatakan oleh Warta Kerajaan. Kokurikulum adalah kegiatan berkumpulan. Oleh itu, melalui kegiatan berkumpulan itu, pelajar akan dapat berkomunikasi dan berhubungan dan pergaulan antara pelajar akan menjadi lebih erat. Dan matlamat yang keempat adalah membina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang telah diceburi. Dan matlamat yang seterusnya, membina dan meningkatkan disiplin murid melalui disiplin-disiplin dalam sebarang aktiviti kokurikulum yang mereka ceburi. Dan selain itu, kokurikulum juga ingin mewujudkan budaya sekolah yang sihat. Selain itu, kokurikulum juga membina dan meningkatkan kerjasama dua hala antara sekolah dan masyarakat. Dan matlamat yang seterusnya adalah untuk mewujudkan sekolah yang berwatak. Yang seterusnya kita akan masuk kepada pelaksanaan kokurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Baiklah, pada tahun 1960-an, kokurikulum dijalankan di luar masa sekolah. Hal ini bermaksud bahwa apabila sesuatu kegiatan kokurikulum dibuat, aktiviti itu tidak akan dimasukkan dalam jadwal waktu persekolahan. Hanya apabila masa persekolahan sudah tamat, barulah aktiviti kokurikulum akan dijalankan. Dan perkara ini sememangnya tidak begitu sesuai untuk pembangunan yang holistik dari segi jasmani, emosi rohani, dan emosi pelajar. Jika aktiviti kokurikulum ini dibuat berbeza dengan masa yang telah ditentukan dengan kurikulum. Dan laporan kabinet pada tahun 1979 menyatakan merupakan dasar konsep pelaksanaan kokurikulum. Dan bukan sahaja laporan kabinet pada tahun 1979 yang menjadi dasar kepada pembentukan kokurikulum, tetapi juga dengan kerjasama falsafah pendidikan pada tahun 1988 dan peraturan-peraturan pendidikan 1988. Dan laporan kabinet 1979 telah menyatakan bahwa kokurikulum amatlah penting untuk semua pelajar. Dan apabila laporan kabinet telah menyatakan bahwa kokurikulum ini amatlah penting, pelaksanaan kokurikulum adalah wajib bagi setiap sekolah. Sebarang sekolah yang tidak melaksanakan kokurikulum akan dikenakan tindakan ataupun didenda.
Baiklah, kita telah melihat definisi co-curriculum, bagaimana matlamat-matlamat dan bagaimana dasar pelaksanaan co-curriculum dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan sekarang kita akan lihat kepada kepentingan co-curriculum dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan kepentingan yang pertama adalah menyemai kesedaran kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita semua tahu bahawa nilai kepercayaan kepada Tuhan dan akhlak yang terpuji adalah dua elemen yang berkait rapat. Apabila kita benar-benar mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, maka lahirlah akhlak yang terpuji. Namun begitu, akhlak yang terpuji ini kita tidak akan dapat hasilkan dengan begitu sahaja. Persoalannya, di manakah akhlak ini mampu dibentuk? Dan jawabannya adalah melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam co-curriculum, melalui aktiviti secara yang memerlukan toleransi antara kumpulan dan saling menghormati apabila kita melaksanakan sesuatu aktiviti. Dan pastinya akhlak yang kita harus tunjukkan adalah suatu akhlak yang terpuji dan yang merupakan ikhlas datang daripada hati kita. Dan yang seterusnya, yang kedua, ada kepentingan co-curriculum adalah membentuk perkembangan jeri. Jeri bermaksud jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Baiklah, yang seterusnya kepentingan co-curriculum adalah membentuk perkembangan jeri. Jeri yang bermaksud jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Seperti yang kita tahu, kurikulum bersendirian tidak mampu membentuk pribadi seorang pelajar yang holistik. Oleh itu, melalui aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di peringkat sekolah, pelajar boleh menekankan sifat-sifat yang tidak dipelajari secara formal dalam kelas, seperti nilai seperti bakat, peranan, kepimpinan, dan sosial. Aspek-aspek ini adalah aspek yang boleh membuatkan seseorang itu unik, dan melalui co-curriculum seseorang pelajar itu boleh menimba pengetahuan, menjadi ketua, dan boleh membuat keputusan. Dan semua aspek-aspek ini tidaklah dipelajari secara formal, melainkan melalui aktiviti yang dianjurkan luar daripada Masihkah 1995 dan Rohanida 2002 menyatakan bahawa aktiviti co-curriculum dapat memberi latihan awal dari segi kepimpinan, sahsia, dan kemasyarakatan dalam kalangan pelajar. Dan aktiviti ini merupakan, dan nilai-nilai ini adalah yang telah saya maksudkan sebentar tadi, yang tidak akan dipelajari di dalam kelas secara formal dan secara teori. Kepentingan co-curriculum yang seterusnya adalah untuk mencapai perpaduan dan kerjasama. Berbalik kepada definisi yang telah saya katakan sebentar tadi, yang telah dinyatakan oleh warta kerajaan, co-curriculum ataupun kegiatan yang berkumpulan. Oleh hal yang demikian, dalam sesuatu kumpulan itu tidaklah dinyatakan, tidak ditetapkan satu-satu bangsa ataupun kaum. Bagi untuk mencapai perpaduan dan kerjasama dalam sebuah sekolah yang terdiri daripada berbagai kaum dan bangsa, pihak sekolah akan menggabungkan semua kaum ini dalam satu kumpulan, dan di sini pelajar akan belajar untuk saling bertoleransi untuk mencapai matlamat dalam sebuah aktiviti. Dan Jawatan Kuasa Pelaksanaan Mengkaji Dasar Pelajaran 1979 menyatakan bahawa aktiviti co-curriculum dapat menggalakkan semangat berkumpulan, bekerjasama, dan menghormati peraturan. Hal ini adalah perkara yang kita sering temukan dalam aktiviti seperti perkemahan, di mana pelajar akan terpaksa mematuhi peraturan-peraturan dan mematuhi disiplin-disiplin yang tertentu untuk mencapai matlamat sesuatu aktiviti. Dan dalam proses mencapai sesuatu matlamat kumpulan ini, pelajar haruslah bertoleransi, tidak mengira kaum dan agama. Dan hal ini telah disokong oleh Wee Peng Ho pada tahun 1996 yang menyatakan penyertaan murid dalam pasukan badan beruniform, persatuan, dan sukan dapat menyemai perasaan muhibah, perpaduan, dan integrasi nasional. Dan melalui aktiviti co-curriculum, pelajar tidaklah seperti katak di bawah tempurung yang hanya bersama-sama dengan ahli-ahli ataupun kaum dan bangsa yang sama dengannya. Satu lagi aspek yang jarang kita dapat lihat daripada pelajar-pelajar pada masa kini adalah aspek kebolehan untuk berkomunikasi. Pelajar pada masa ini cenderung untuk
mendapat grade yang tinggi pada dalam peperiksaan, tetapi apabila diuji dari segi komunikasinya mereka gagal, dan hal ini merupakan sesuatu yang sering menjadi masalah khususnya kepada graduan university. Dan melalui aktiviti co-curriculum ini, Kementerian Pendidikan boleh mengekang masalah ini melalui aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan dari awal persekolahan. Aktiviti co-curriculum membina kemahiran komunikasi, dan semestinya tuntutan pekerjaan pada masa kini, pekerja ataupun majikan lebih memerlukan pekerja yang mahir untuk berkomunikasi, untuk menarik pelanggan, ataupun untuk mempromosikan sesuatu barangan. Seterusnya, kepentingan co-curriculum yang terakhir adalah mewujudkan budaya sekolah yang berwatak. Apakah yang dimaksudkan dengan budaya sekolah, dan apakah yang dimaksudkan dengan sekolah berwatak? Baiklah, menurut Ray dan Holly pada tahun 1987 dalam Syarifah 2000, budaya sekolah ialah hasil daripada individu di sekolah yang berinteraksi. Sekali lagi dinyatakan dalam Ray dan Holly bahwa interaksi adalah kunci kepada membentuk budaya sekolah, budaya suatu sekolah. Dan sekolah berwatak adalah sekolah yang cemerlang, bukan hanya pada akademik, tetapi juga dari segi perkembangan personality dan skill murid, merangkumi kebolehan murid seperti dalam bidang pasukan beruniform, dan bakat-bakat lain. Dan kita lihat melalui perwujudan budaya sekolah yang sehat ini adalah berkait rapat dengan aktiviti co-curriculum, di mana telah dinyatakan bahwa kebolehan murid dalam bidang pasukan beruniform dan bakat-bakat lain hanya mampu dilihat dan dikenal pasti apabila aktiviti co-curriculum itu dilaksanakan. Sekiranya aktiviti co-curriculum tidak dilaksanakan, maka pelajar tidak akan dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan bakat-bakat pelajar yang terpendam tidak akan dapat dikenal pasti, dan matlamat ataupun kepentingan yang harusnya dicapai dan harusnya dilihat, yaitu matlamat kepentingan mewujudkan budaya sekolah dan sekolah yang sehat dan berwatak, tidak akan tercapai. Secara kesimpulannya, co-curriculum mampu membina model insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek, dan mampu memberikan sumbangan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara selaras dengan falsafah pendidikan negara. Oleh hal yang demikian, sekolah haruslah melaksanakan aktiviti co-curriculum selaras dengan aktiviti kurikulum. Seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, modal insan yang seimbang tidak akan mampu dicapai hanya dengan kurikulum, tetapi melainkan dengan kerjasama yang bersepadu dengan aktiviti co-curriculum. Sekian saja daripada saya.